pun tak dapat juga, tak hilang juga keinginannya kepada syahwah tadi, maka dia kena berkahwin. Saya jalan untuk berkahwin juga, usaha untuk berkahwin. Banyak tazawwaj. Jadi dia tak boleh pula nak kasih haram, tak boleh. Taghyiru khalqillah, itu haram. Wa kurihan nikahu li ghairihi in faqadaha, dan dimakruhkan berkahwin bagi orang yang tak ada pun keinginan syahwahnya yang mendadak. Syahwah tu ada, tapi dia tu sejuk, dia tak berapa sangat lah. Dia pun tak apa nak teringin sangat. Jadi satu orang tu dia tak berapa teringin nak kahwin sangat lah. Jadi bila dia tak ada keinginan untuk berkahwin, dia pun tak teringat nak berkahwin, dan dalam masa yang sama pula dia punya persediaan dari segi nafkah ke, dari segi duit ke, untuk nak belanja ke, memang tak ada. Jadi kalau dua-dua tak ada, keinginan pun tak ada, nafkah pun tak ada, jadi ini makruh kahwin. Makruh, bukan haram dah, makruh. Bukan sunat kahwin dah, tak disunatkan. Walaupun dia tak teringin, dia nak mengaji lagi, dia nak belajar lagi, kita kata tu pula nak cari duit pun tak ada, apa benda pun tak ada, harap mak ayah ya. Jadi bila benda tu tak wujud, diri pun nak belajar lagi, tak nak berkahwin, jadi ini makruh. Ghairi ta'iqin lahu, tanpa lighairihi, maknanya yang tak ada keinginan baginya. Satunya li'illatin, mungkin kerana dia tu ada penyakitnya, dia ada sebab-sebab lah tu, ada penyakit dia pada kelakian dia, kita kata ini makruh berkahwin. Ataupun tak ada penyakit, ataupun lainnya, mungkin dia tak apa nak suka ke, kita kata ada setengah orang tu dia tak suka kahwin. Bila kita sebut kahwinnya, apa nak bukan masalah. Bila kita tanya kenapa tak mau kahwin, takut nak bela isteri macam mana, takut nak beri makan macam mana, macam-macam, 1000 alasan. Ustaz ada pernah jumpa orang macam ni, takut dia kata. Yang paling dia takut nanti bila dia berhadapan dengan Allah Ta'ala kelak, tanggungjawab saya sebagai seorang suami, nak kena jaga isteri, dah dapat anak, nak jaga anak pula, nak kena jaga daripada atas agama macam. Jadi dia takut, kenapa mungkin dia tak boleh buat, maka dia tak mau kahwin. Itu dia. Ini ghairiha tu. Yang tadi illah kerana penyakit. Itu penyakitnya bukan penyakit saja, penyakit badan dia tu. Kaki sakit ke, badan sakit ke, kaki patah ke, accident, nak kahwin lah. Lagi sebulan ni nak kahwin, nak butuh seronok sangat, laga tiang elektrik, kaki patah tergulai-gulai, nak kahwin je lah. Nak jalan nak jumpa imam dah boleh. Jadi maknanya illah, kerana sebab-sebab ada penyakit tadi. Jadi yang ini orang macam ini adalah makruh berkahwin. In faqadaha, termasuk pula kalau dia tak ada cukup persediaan dia dari segi nafkah tadi. Awajadaha, ataupun dia ada semua belanja-belanja dia ada, duit pun ada, orang kaya pula, tetapi dia ni ada sebab-sebabnya, ada penyakitnya. Di antara penyakitnya ialah kerana tua sangat,
umur 75 lah, tua sangat. Itu pun dikira illah je lah, penyakit kaharamin sangat tua. Wa ta'ninin, ta'nin ini maksudnya dia punya zakarnya tak berfungsi. Mungkin disebabkan apa-apalah, buruk ke apa kan, itu ta'nin. Jadi bila dia ada sebab-sebab, satunya kerana tua dan angkat badan tak lama, dia macam mana nak jaga isteri kan. Yang keduanya dia punya alatnya tu dah rosak walaupun dah terlalu lemah sangat dia tak boleh tunaikan hajat isteri dia. Intifai hajatihi, kerana ternafi hajatnya, hajatnya, kewajipannya, ma'al-tizami, serta termasuk faqidil uhbati, serta tidak ada juga nafkah yang mencukupi lah. Jadi dia campur semua sekali tu. Jadi ada penyakit pula, kemudian tak cukup belanja pula. Jadi oleh kerana ta'nin ini dia kira faqidil uhbah. Ta'nin ini maksudnya dia punya penyakit kemaluannya itu yang tak mampu untuk jima. Ini pun di antara dia hilang kemampuan. Nafkah juga itu nafkah batin. Kalau nafkah makan minum, nafkah batin pun tak ada. Walaupun nafkah makan minum ada, kira tak cukup juga. Ma la yaqdiru alaihi, apa yang dia tidak mampu atasnya, tak mampu untuk menunaikan tanggungjawabnya sebagai seorang suami lah. Segi nafkahnya segitu segini. Wa khatar al-qiyami biwajibihi, dan adalah sukar untuk melaksanakan dengan kewajipannya. Khatra ni maknanya sukar. Maksudnya khatra makna bahaya, makna sukar untuk melaksanakan dengan kewajipannya. Dari segi nafkah batin dia pun dia tak mampu. Jadi kalau tak mampu, tak payahlah kahwin. Kalau kahwin ni isterinya tersiksa, tak boleh. Fi man adahu, pada mereka yang ia, fi man adahu, pada mereka yang menganggap itu adalah sebagai satu kewajipan. Maknanya pada mereka, pada isteri yang menganggap itu sebagai satu kewajipan. Jadi pada mereka-nya ada sebahagian ulama yang mengatakan jima itu adalah wajib, walaupun dalam seumur hidup sekali. Dia berkahwin dengan isterinya, jima itu dihukumnya fardu wajib, walaupun dalam seumur hidupnya sekali. Hidup suami isteri lah kan. Jadi ini pada mereka yang menganggap bahawa tunai nafkah batin itu adalah wajib. Jadi kalau dia tak boleh tunai nafkah batin, bermakna dia tak payahlah berkahwin, makruh berkahwin. Wa illa, dan jikalau tidak ni maksudnya dia bi'an wajadaha, dengan bahawa dia ada persediaan. Nafkah batin pun ada boleh, nafkah zahir pun dia ada, wang ringgit pun ada, harta pun ada, nafkah batin pun dia boleh sempurnakan, dan tidak ada penyakit pula. Fatakhillun li'ibadatin afdal, maka mengosongkan diri untuk ibadat itu lagi baik. Khalla yakhillu fatakhillun li'ibadatin afdalu, maka mengosongkan diri untuk ibadat itu lagi baik. Kalau sekiranya dia ni nafkah batin pun ada, harta pun ada, itu ada, tak ada penyakit pula pada dirinya, tapi dia nak
dia nak belajar lagi. Dia nak menuntut ilmu lagi. Ilmu yang ada ni tak cukup lagi, dia kata. Itu maknanya dia nak bebaskan dirinya untuk apa? Untuk ibadat. Kalau tidak ni orang duk cari dah, tengok muka elok sikit hafiznya weh, yang buat macam tu ni. Jadi kalau kita termakan atau bagusnya dia ni, jadi hafiz-hafiz dah mengaji hafiz sikit dia jadi menentu orang hafiz. Ilmu tak ada. Ilmu tak ada. Itu dia jual keset. Jual keset tepi jalan. Yang kedua ialah oleh kerana ilmu ini adalah keperluan umum. Jadi bagi setengah-setengah masyarakat itu, dia tak kira lah anak gadis ke, anak lelaki ke, maka ilmu ni merupakan satu anugerah Allah Ta'ala yang besar. Jadi bagi mereka yang fikir, saya nak belajar ilmu dulu, saya nak belajar ilmu, ini adalah afdalul ibadat, setinggi-tinggi ibadat. Fatukhillun li'ibadatin afdalu, maka mengosongkan diri untuk ibadat itu lagi baik daripada nikah. Ini mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi ada orang-orang, setengah-setengah orang tu kata dah, kita kena kahwin awal-awal, karena ini sunnah Nabi. Nabi pun kahwin umur 25 tahun, Aisyah pun kahwin umur 7 tahun.